Okey, dulu. Jom start pukul 10 dah, yang lain boleh off mic. Hello. Tengok jam dah pukul 10. Ya, yang lain Ni, boleh off dekat mic. tempat kau tu ada kipas ke Mi? Ha? Dekat tempat kau tu ada kipas Oh, apa bunyi tu? Sekejap, saya off Sekejap. Pandai anjing. Salam Kak Tima. Yelah, sibuk dengan anjing. Ni tak indah anjing. Sibuk dengan anjing. Bagi makan anjing. Okay lah, akak mute. Yang bunyi cracking tu daripada Fizz tu. Tengok mic dia punya wavelength tu nampak. Apa dia? Tutup apa? Hello. Hello. Boleh mula ke? Boleh kot Mi. Okey. Rasa cukup dah kot ni 20 orang pukul 10. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Semoga semua pada hari ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Terima kasih diucapkan kerana sudi untuk menghadiri bengkel maya kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita sambung kembali bengkel billing kita ni dengan mempersilakan Cik Azmi untuk menyampaikan sharing session beliau yang bertajuk Diversity of E-Learning Platforms, Pros and Cons. Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan Cik Azmi lah untuk mempersembahkan sharing session beliau sebentar lagi. Silakan Cik Azmi. Okey, terima kasih Ketua Jabatan kita, Dr. Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi kawan-kawan, lama tak jumpa. Hanya WhatsApp saja. Okey. So sedikit hari ini saya akan cuba saya pun sebenarnya bukan mahir sangat, tapi kita berkongsi ada mengenai diversity of e-learning platform pros and cons So ni pun kita dah tahu sebenarnya types of e-learning, okay, synchronized dengan synchronized. Normally synchronized ni kita gunakan secara real time, okay. Kalau kita guna My Guru tu, kita akan gunakan kita dulu masa PJJ saya pernah gunakan video conferencing, tapi masa tu student tak ramai, lebih kurang 15 orang kita boleh on, dan saya limitkan bukan semua orang boleh guna video. That's why synchronize ni dia terhad kepada video tertentu saja. Semua student tak boleh guna secara real time. Dan yang kedua ialah synchronize, okay, kita dah set awal-awal dia punya video, and then kita savekan dalam kita punya server, dan student akan boleh tengok lah bila-bila masa tanpa bergantung pada masa yang ditetapkan oleh pensyarah. Itu dia punya perbezaan antara synchronized and asynchronous e-learning program. Okay, now kita pergi kepada synchronized detail dah. Okay, normally kita pun student pun sekarang dah ada smartphone. Okay, kita boleh setkan time through dia punya smartphone dan internet classroom session. Normally sekarang smartphone kalau di kampus diorang boleh gunakan internet universiti. Tapi bila diorang dah balik, search diorang ada yang tak ada langsung, ada yang okay guna Unify, ada yang on off. That's why ini yang problem dia kalau kita lakukan synchronize. Sebab dia sebahagian pelajar akan terlepas daripada kelas kita yang kita lakukan cara online ni. Dan real time learning, okay. Proses ni dilakukan secara online, secara pada masa tertentu lah, okay. Kita tak boleh kita tangguhkan. Kalau synchronize kita save dulu video tersebut, kita boleh
upload dan student boleh tengok. Tapi untuk synchronize ni student kena berada di laptop ataupun handphone mereka pada masa dan hari yang sama. Okay. The next ciri synchronize ialah dua-dua ni mesti pada masa yang sama dan tetapi lokasi yang berbeza. Contohnya saya di Kajang, kawan-kawan kita di Tayar Malim ada, di Bernam ada, di Kalumpang ada dan sebagainya. Okay. And then next, deliver, receive and learning resources via mobile, video conference, internet or chat. Okay. Yang ini yang menyebabkan kepelbagaian aksesori ni kita boleh gunakan mobile handphone. Ini pun kalau handphone yang ada data lah. Kalau tak ada data macam student memang habis dia punya data. Dan saya guna Unify. That's why memang laju sikit lah. Kalau yang guna untuk video ni memang menggunakan data yang sangat besar. Sebab satu saat video yang kita run tu dia akan mengambil sebanyak 25 keping gambar. Kita bayangkan kalau dia berapa saat, okay, satu keping gambar katakan 300 megabyte, darabkan 25 megabyte tu. So berapa besarnya file video untuk sistem akan tanggung. That's why My Guru kita tak boleh kalau kita on cara video conferencing untuk My Guru kita kalau terlalu ramai dia akan stuck dan kita syorkan student kita menggunakan just menulis teks saja. Okay. And then this participant can share their ideas during the session. Okay, maksudnya semua orang akan boleh bagi pandangan secara on the spot. Okay, the real time tu. Dan dia akan boleh bertanya sebagainya tanpa halangan. Okay. Dan last kali ini merupakan teknologi yang popular setakat ni dan yang penting sekali ialah memerlukan data internet. Kalau data internet kita sangat rendah dan terhad, so dia akan terganggu lah. Inilah dia kelemahan kalau melakukan e-learning secara synchronized because dia berdasarkan bergantung sepenuhnya kepada internet di rumah ataupun di universiti. Okay, learning from the source of normally virtual classroom. Okay, ni kita gunakan kalau kita ada di kelas lah ataupun sekarang di rumah masing-masing. Okay, audio video conferencing. Okay, ni kita bercakap, kita ada video dan kita boleh dengar. Kalau kita macam saya sekarang saya on video, yang lain mungkin dengar suara dan nampak video saya. Okay, tapi kalau semua orang akan onkan video dan audio, so semua tu akan terganggu semuanya. Dan chat, ini kita gunakan WhatsApp webinars, okay, ini gunakan any application yang kita boleh sharing. Contohnya UniKL menggunakan Microsoft Team saya kenal Prof Habu Talib, bekas pengarah ICT kita dulu. Saya berbincang dengan dia. So UniKL menggunakan online synchronize dia, menggunakan Microsoft Teamwork. Okay, kena bayar lah sebab ada license. Dan application sharing, messaging instantly. Okay, ni semua kita boleh, masa kita cakap ni kita boleh typekan semua apa yang kita nak sampaikan dan semua orang akan boleh membaca dia punya apa yang kita type tu. Now kita pergi kepada asynchronous. Okay, ni normally student direct self-paced learning. Okay, contohnya pensyarah akan buat dulu, sediakan dulu bahan-bahan dan dia upload dalam kalau di UPSI kita gunakan My Guru lah. Dan bila kita dah save, dah upload, so student anytime akan boleh tengok kita punya material tu. Okay, dan dia punya ciri yang seterusnya ialah antara pensyarah dengan student dia tidak berada pada masa yang sama. Okay, dia tak perlunya macam tadi kalau synchronize student dengan pensyarah mesti berada pada masa yang sama tapi tempat berbeza. Tapi untuk synchronize student boleh tengok bila-bila masa dengan syarat dia ada data internet lah. Kalau tak ada data internet pun dia tak boleh
buka dia punya application tu. Dan dia punya teknologi lah gunakan normally emails, okay, blogs, banyakkan contohnya blogspot kenal sekarang, discussion forum dalam kita punya My Guru pun ada, e-books, okay, kalau tengok banyak e-book CD, kalau kita nak gunakan data-data beli tu, tak perlu lagi buku, beli buku yang hard copy tu kita gunakan e-book, DVD, okay, ni awal-awal dululah, CD dengan DVD ni awal tahun 2000 dulu, okay. The next learners may learn at any time, okay. Maksudnya pengguna pelajar kita boleh belajar bila-bila masa. Dia tak tergantung kepada masa yang ditetapkan oleh pensyarah tersebut. Dan dia boleh download semua dokumen yang kita dah upload dalam kita punya database dan check with pensyarah kita, dan tapi kita akan boleh baca dia kemudian. Okay, ni dia punya ciri lah. Dan in fact, many learners prefer synchronous instead of synchronous learning because, okay, banyakkan pelajar kita ni dia malah nak ikut peraturan tu. Okay, kalau katakan kita buat pukul 8, mungkin dia tak prepare lagi. That's why kalau kita asynchronous, dia orang lebih suka sebab dia boleh tengok ikut masa yang dia nak. Bila-bila dia nak. Kadang-kadang dia free tengah malam. Kita dah tidur, dia baru nak berjaga begitu. Dan ni dia menyebabkan komitmen lah. Macam kita sekarang pun setkan pukul 10 hari ni kita ada perbincangan mengenai e-learning, pro and con dia. Itu semua kena ada. Kalau tak ada tertinggal ataupun tak ada internet pun, kalau tak ada bekalan internet, data, kita tak boleh nak melibatkan diri dalam e-learning online ni. Okay, from semua dia ialah Safe Faith Online Courses. Okay, ni buat sendiri, siapkan dulu. Dan lepas tu baru dia upload. Okay, discussion forum and groups. Okay, ni normally student kita guna ni. Okay, My Guru dulu awal-awal dulu. Semua discussion forum. Respon daripada student, kita jawab. Kita bagi balik. Dan dia akan bagi respon dan sebagainya. Okay, message board ni. Kita dah tukar kepada WhatsApp sekarang lah. Okay, untuk ni. So, habis perbezaan dua tu, pro and con. Now tengok how to make the right choice. Macam mana kita nak tahu, nak pilih yang mana yang baik. Okay, ini juga bergantung kepada kita punya aksesori kita, komputer kita, internet kita dan sebagainya. Dan juga keuangan. Okay, pertama ialah kos. Okay, kos ni, bila kos ni semua orang terkejut. Memang dia melibatkan keuangan sebab nak bagi kursus. Semua orang perlu duit. Okay, tenaga pengajar dan juga tenaga pengajar pula kena ikut bila pensyarah dia lapang. Macam kita di universiti, masa pelajar cuti. That's why pelajar cuti, pensyarah tak mengajar dan kita boleh bagi kos begitu. Dan sekiranya kalau dibagi kursus-kursus semasa pensyarah menjalankan kuliah, so ada sebahagian yang akan dapat hadir separuh saja dan ada yang tak boleh hadir langsung. Okay? Dan ini menyebabkan gangguan lah kepada pensyarah. Ada yang boleh hadir dan ada yang tak boleh hadir. Dan kalau nak buat sekali ramai pun dia akan menyebabkan peruntukan keuangan yang sangat tinggi. Okay? Faham-faham keadaan sekarang, semua kena potong bajet. Dan masa. Okay? Untuk yang synchronous e-learning, so kita kena tetapkan masa. Kalau tak tetap masa nanti, ada ahli-ahli yang tertinggal. Ada pelajar kita yang tertinggal. Terutama yang sudah cek saya student 3 course, saya tanya dia orang ada yang tak boleh join discussion tu sebab dia punya rumahnya jauh di pedalaman, tak ada kemudahan internet, kalau ada pun sangat slow, sangat perlahan sangat dan tak boleh nak gunakan video kita online. Dan saya gunakan banyakkan, saya terpaksa WhatsApp sebab data dia guna teks tak besar dia punya data yang digunakan. And then unpredictable schedule. Kadang-kadang
Syarah nak buat online. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ada meeting yang tak boleh dielakkan, yang penting. So, pelajar-pelajar terpaksa tangguhkan dulu masa tu. The synchronous e-learning training, okay. This is sesuai untuk orang-orang yang masa dia terhad, okay. Contohnya kita di Malaysia sama masa kan, okay. Kalau di Australia sekarang ataupun di Europe dia awal pagi. Jadi kalau kita nak buat online synchronize, so terganggu. Orang tidur, kita dah pagi, so terganggu. So dengan asynchronous sesuai, dia orang mengikut keperluan masa mereka, dia punya flexibility. Then level of learner collaboration required. Okay, ini utamanya kita nak level kita dengan student sangat berbeza. Sebab mereka dari segi aksesori keperluan internet ada yang advance tapi kebanyakan student kita handphone pun yang tak banyak support di sistem dia. Okay, kita alhamdulillah ada keperluan, ada internet dan sebagainya, so senang. So ini akan mengganggu okay, kalau kita buat cara online synchronous e-learning. That's why kita gunakan asynchronous, sangat membantulah pada student-student yang ada masalah tersebut. The next ialah availability of instructors. Okay, ini kadang-kadang kita kena matchkan dengan instructor dengan orang yang anak murid yang mengajar tu. Tapi kalau tak dia sibuk, kita tak boleh ikut keperluan kita. Dan ini akan bila kita demand gitu, so secara tak langsung kos akan meningkat. Okay? Dan ini juga terutama pemberitahuan pada kawan-kawan semua, untuk video perlukan expert. Because kalau video yang tak cantik, tak ada kualiti, so bila kita upload dalam kita punya server, dia akan mengganggu pelajar kita untuk mengikuti pembelajaran kita. Dan ini perlukan orang yang mahir untuk edit video tersebut. Walaupun banyak software-software sekarang, tapi perlu yang agak terlatih lah untuk edit. Berbanding dengan dulu lagi teruk, okay, gunakan software-software yang license. Tapi sekarang ada yang software yang open market, yang tak perlu bayar, okay, kita boleh guna. Gitu. Dan ini adalah metod macam mana perbandingan synchronous learning and asynchronous learning. Okay, for synchronous learning, okay, webinars, audio, video conferencing yang kita buat sekarang, chat, gunakan WhatsApp, instant messaging, text kita, application sharing, okay, belum Zoom, Microsoft Teamwork dan sebagainya. Okay, untuk asynchronous learning, discussion forum, message board, okay, email, blog, CD and DVDs. Okay, CD and DVD ni dah ketinggalan ya, tapi masih digunakan sebab dia ada keperluan-keperluan dia boleh simpan data tu. Sekarang kita tengok apa kelebihan e-learning ni. Apa kebaikan dia? Okay, pertama kita boleh linkkan dengan pelbagai sumber, okay, yang pelbagai format dia. Kita boleh masukkan grafik, kita boleh masukkan teks, kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan simulation dan sebagainya. The next is sangat berkesan untuk delivery pengantaran maklumat course online ni. Because mana-mana kita boleh hantar dan budak yang student kita mana-mana tinggal kita boleh tengok dan jadi terutamanya sekarang COVID-19 ni, so student kita di rumah, ada di college, okay, ada yang di rumah sewa, so mereka boleh gunakan di mana-mana. And then next part time student pun yang boleh yang ataupun yang kerja student yang kerja full time pun dia boleh gunakan web based learning ni, dan bila dia habis kerja dia boleh tengok data-data yang dibagi oleh pensyarah mereka. Ni terutamanya Open University ni digunakan dulu.
Okay. Then web-based learning promote active and independent learning. Okay, because bila dia orang gunakan internet, dia orang boleh activate itself untuk cari sendiri, tak bergantung kepada pensyarah. Then it's very convenient and flexible option. Okay. Dia tak bergantung pada orang lain. Kita boleh cari sendiri data-data tu yang telah disediakan oleh pensyarah. Dan video instruction dan juga audio video sharing learning can be rewound. Maksudnya student kita boleh play balik video tu. Tapi kalau online kita boleh record. Okay, boleh record juga, tapi data dia besar. Normally student tak boleh nak record, nak save dalam dia punya handphone ataupun laptop mereka sebab penuh. Okay, dia akan ganggu dia punya processing. So yang untuk yang synchronize ni, dia orang boleh replay, kalau tak faham ulang balik, ulang dan sebagainya, dan ni akan memudahkan kerja mereka. Dan last kali, disadvantage of e-learning, okay. Most of online assessment are limited to question that are only objective in nature. Normally kita tengok pun ada yang gunakan subjektif saja, tapi kebanyakan dia menggunakan soalan-soalan yang bentuk objektif. Okay, lebih mudah lah. Utamanya macam kita punya MyGuru. Yang kedua ialah segi security, keselamatan. Sebab ada scammers, okay, data-data dicuri. Contohnya kalau online banking semuanya, data-data dicuri, okay, data-data dalam handphone kita boleh curi. Kalau kita Google Map kita open, orang lain boleh curi. Dan okay, anyone boleh buat projek mereka bila-bila masa lah. Okay. Dan last kali ialah computer might generally have the tendency a bit only knowledge based on not necessarily practical practicality based. Maksudnya komputer boleh lakukan analisis berdasarkan kepada pemarkah yang telah bagi berbanding dengan kalau kita pergi makmal. So kita tengok apa yang dia orang buat, boleh nampak sebagainya. Itu saja dari saya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Ada soalan boleh kemukakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Encik Azmi di atas perkongsian yang baik tadi. Sekarang saya buka kepada rakan-rakan sekiranya ingin bertanyakan soalan ataupun any feedback kepada apa yang telah diterangkan tadi. Jadi saya silakan pada rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum. Mi, dengar tak? Waalaikumsalam, ya. Dengar. Okey. Nak tanya kalau kata kita nak buat vetting soalan ke ataupun apa-apalah adakah e-learning ni selamat? Itulah dia punya segi security dia. Normally kalau opsi dia saya tak pasti dia boleh simpan dalam tu tak, sebab ada yang cross nanti. Dan data digital ni senang keluar. Utamanya pada skrin dan sebagainya kan. So this is ada sebenarnya kalau ada yang pakar yang untuk cover boleh, tapi untuk sekarang ni takut bocor soalan tu. So sangat bahayalah tu. Mimi nak tanya juga tadi daripada yang Kak Tima mention tadi. So maksudnya ada tak cara yang katalah kalau perlu vetting soalan melalui online, ada tak cara yang macam mana nak cakap yang boleh di choices yang kita orang ada lah kiranya yang boleh katakan memang betul-betul secure ataupun memang confirm selamat kalau kita bawa benda tu vetting secara online? Ya, okey. Untuk kita punya MyGuru sebenarnya dia ada security dah. Okey. Kita boleh guna sebab dia dalam saja kan. Dia tu kita boleh guna sebenarnya, tapi kita kena inform balik pihak ICT lah. Cuma ada saya pun tak apa mahir, ada orang in charge kan. Boleh guna, tapi tanya dia apa segi security untuk tu. Kita takut berlakunya kebocoran soalan tu kan, jadi isu lain pula nanti. Pihak UC dia tahulah tu yang pihak ICT.
Sebab ni melibatkan digital data, memang mudah terlepas dia on cross kan. Betul. Okey. Thank you, May. Ya, sama. Rakan-rakan yang lain? Okay, satu masalah utama dalam online learning ni ialah untuk video lah. Sebab segi multimedia, video paling besar file yang perlukan simpan. That's why kalau student menggunakan macam sebut tadi kan, menggunakan dia punya data yang prepaid apa tu, habis duit dia orang. Memang tak tahu. So dia orang terpaksa gunakan yang free. Bila free pula ada orang boleh cross dia punya data sebagainya. Tu isu-isu security macam ni. Okey. Assalamualaikum. Saya bagi sedikit ada sedikit input lah sebenarnya yang berkaitan dengan security untuk kita punya vetting. Actually kita punya sistem dulu kita dah pun membangunkan waktu tu Dr. Tamizi pun masih ada dekat BPAQ untuk assessment builder system. Pada ketika itu ada beberapa, memang security dia sampai 3 layer untuk buat tu, yang sekarang ni kita hanya boleh buat kita punya GSU saja yang sekarang ni. Tapi sebenarnya sistem tu dia boleh sampai kita membina, kita vetting soalan dalam tu sebenarnya, cuma sistem tu masih ada dia punya apa? Dia ada lagi lah yang nak kena tengok. Jadi kita bimbang takut tak stable lah, sebab bila guna, bayangkanlah kita satu semester dalam 1,000 kursus. Jadi takut benda-benda tu lah nak pastikan. Jadi kalau kita nak guna macam one shot tu memang ada kebimbangan lah sebenarnya. Kalau kata dia ready pun mungkin nak kena buat pilot dulu. Jadi kalau untuk sekarang ni kalau kita guna takut nanti ada flop kat mana-mana lah. Tapi sebenarnya sistem tu memang dah ada, cuma tak boleh guna lagi lah at the moment. Dan saya pun ada juga kontak ICT sekejap tadi, tapi mereka tengah audit online. So dia orang tak boleh nak bagi banyak information dekat saya lah maklumat yang ni. Tapi dari segi persediaan UPSI sebenarnya memang ada untuk tu, cuma sekarang ni kita tak boleh guna lagi lah. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Syakira. Rakan-rakan lain ada tak soalan? Okey. Tadi. Tak apa. So kalau tadi macam online pun tak boleh kan? Dalam masa yang terdekat ni memang tak ada apa jalan online, sistem kita pun tak bersedia nanti. So kalau kita nak vetting. Kuat sikit Nurjan. So kalau kita nak vetting, dengar ke? So kalau kita nak vetting through yang offline, okey apa cara Ada ke? Nak berjumpa tak boleh. Kalau through email je boleh. Through email dan discuss macam tu tak boleh. Dari segi akademik ni lah PPA. Boleh dengar ke? Boleh. Okay. Apa kaedah sebab yang online tak boleh, sistem tu tak ada lagi. Kalau dalam masa dekat ni kan kita nak kena vet soalan. So apa idea kita? Saya Vet rasa soalan kalau final tu. Soalan test pun sempatlah hari tu vet soalan test, soalan final belum. saya melihat kalau kata yang ni kita memang besok bila kita dah bincangkan tentang pentaksiran ni, saya rasa dari segi aspek pengurusan untuk peperiksaan tu BHCA perlu buat dia punya garis panduan lah macam mana nak vet, tapi kena endorse by BPQ. Saya nampak macam tu lah. InsyaAllah saya pun nak minta diorang, maksudnya mesti kena ada lah perkara ni supaya semua orang tu dekat universiti jelas macam mana nak menangani isu ni lah, sebab kita tak nak ada leak lah dalam isu ni kan. So at the moment memang kita tidak ada choice, cuma bukan tak ada choice, kita ada. Contohnya kalau kita nak buat hangout, tapi how are we going to ensure kita ada dekat situ tak secure. I think for security reason, there's no point of doing it online hangouts. Kalau katakan kita nak vet soalan tu, only it will involve like 3 people at one shot. We can do it face to face, but it's still maintaining the social distancing. Macam kat menteri-menteri mesyuarat kabinet besar-besar pun, dalam mesyuarat besar, mesyuarat Majlis Keselamatan Negara pun, dia meet face to face.
cuma dia ada social distancing. I think kalau for the sake of making, because that is dokumen sangat sulit. It's about instrumen yang akan digunakan dalam peperiksaan. Kalau nak buat setakat nak vetting, I think we can request for dibenarkan berjumpa secara face to face, dan kita berjanji untuk mengamalkan social distancing. So when you're done with it, that's it, you simpan, you balik. I don't think that at this time yang kita nak trust pada any platform of online yang akan secure kita punya security of documents. In fact, Zoom dulu pun yang sibuk-sibuk sampai di universiti pun promote Zoom tu, and then at the end it was found out that ada security breach yang berlaku di dalam Zoom. So all documents, especially financial document, have been exposed worldwide. So we don't know whether Hangouts, Google punya platform pun can secure us with that security. Even my guru pun can be hacked. Anything that be online can be hacked. That's the idea. The one that cannot be hacked ialah bila kita jumpa face to face. Dia akan berlaku dalam tu, dokumen ada, you just go a quick vetting soalan, and then that's it. Minta kebenaran daripada akademik lah kot surat untuk vetting. Ya, bukan kita nak jumpa mesyuarat ramai-ramai. Dalam vet tu kot 3 orang. 3 orang punya meeting. Kan you duduklah satu hujung sana, satu hujung sana, satu hujung sana. You still can do the vetting. Masalahnya sekarang physical evidence tu jangan di-digitalize kan. Kalau once you digitalize kan benda tu, definitely in fact kalau kita punya Google Drive tu pun orang boleh masuk tengok. You know the right coding, you know how to crack the code, you can see orang apa yang kita simpan dalam Google Drive pun. Betul tak Mi? Location kita, handphone kita, dia boleh tahu kalau kita on Google Map tu. Data-data semua dia boleh tu. Orang yang pandai lah kan. Orang biasa tak tahu. Tapi kalau Google Map location mana kita punya tu, that's why kita kena off kan. Kita punya handphone, kalau kita pergi mana laptop, location kita tu. That's why dia boleh detect sampai ke depan rumah kita. Semua dia boleh baca. Dan digital ni memang dia boleh cross daripada, dia orang memang bidang programming, dia coding apa semua, dia tahu. Dan kita pengguna, kita tahu kan, macam dia orang yang develop sistem, dia boleh detect kalau dia nak business, nak dapatkan markah apa soalan-soalan tu, dia boleh buat benda tu. Dia takut begitulah. Untuk protect sebelum benda-benda ni berlaku. Jadi keluar nanti kalau digital nanti kita pula jadi isu yang berat kan. Betul-betul. Saya sokong. In fact, remember tak one time kita punya website pun kena hack. Website USI tu. Highly security, considered like highly secure lah kan. Still kita ni kena. Hacker ni bukan orang-orang tua. Hacker ni programmer yang memang dia suka, kalau dia rasa happy kalau berjaya. Hacks. Betul-betul. You know that when the American first hit by this coronavirus, another setup thing yang dia buat selain daripada setup thing of medical punya expertise, dia set up hackers. How the Americans going to prevent hackers from hacking dia punya hospital system. See how important that we have to look into two things, because they know these hackers ni dia pandai. Once dia tahu bila semua orang school, financial, businesses, companies akan start doing their business online, dia dah ready dah kat situ. So I think untuk kita punya ini, I would suggest, I would go for like face to face with social distancing. Terima kasih. Okay, baguslah idea Sakinas tu. Kalau kita buat macam orang Proton, grup Proton boleh ikut. Boleh datang ke rumah ke kan? Yang dekat-dekat lah, tapi rumah tak boleh, dia mesti pergi office. Dia buat dekat office. Minta kebenaran pendaftar. Tapi kena minta kebenaran lah daripada pendaftar. Untuk tu masa tetapkan bila. Kalau kat rumah kita pergi rumah Mi lah, dia kedondong kan. Jeruk Amra. Kalau fully e-learning, ada satu soalan ni saya daripada Aziz. So Aziz ni rasanya dia ada masalah dengan mikrofon. Dia tanya kalau fully e-learning masih valid ke tak assessment pen and paper? Mana? Fully?
kalau kita dah buat katakan PDP ni secara fully online, masih valid ke tidak assessment menggunakan pen dan paper? Maksudnya final exam pergi. Mungkin lah kot. Ya ke Azim? Maksud Azim macam tu ke? Ya katanya. Ni ikut syarat LO kita lah. Dia punya meh ke tidak kan, cukup tak dia punya tu. Datuk Syakira dia expert lah ni. Mungkin Kak Syakira boleh ni kot. Maksudnya, termasuk tak syarat yang dalam LO tu, dalam e-learning tu? Kalau tak cukup tak boleh lah itu, nanti jadi dia akan tikai ke pula kan? Okey, untuk e-learning tu, e-learning adalah salah satu bentuk penyampaian dan yang satu lagi adalah isu pentaksiran yang kita nak buat. Jadi kalaulah kata kita buat online learning, kita boleh buat salah satu option adalah buat online assessment. Tapi again, student kita dan sebelum ni pun kita ada bincang, mungkin kita nak menjalankan alternative assessment lah kepada student. Maksudnya alternatif tu paper and pencil. Jadi walaupun paper and pencil, we still need to vet lah sebenarnya untuk nak memastikan bahawa dari segi kualiti soalan tugasan tu juga meet what is required by the CLO. Boleh jawab tak Aziz? Jadi tidak semestinya walaupun online learning kita boleh buat online assessment. Dan kalaulah kata keadaan pulih, katakan pulih, kalau kata kita nak buat secara paper and pencil pun boleh. Kalau kata keadaan pulih, then kita sekarang ni delivery online. Lepas tu bila pelajar balik, kita nak dia boleh attend exam macam biasa dan dia attend exam dekat Dewan Peperiksaan. Itu juga boleh berlaku. Okey Aziz, harap dapat menjawab persoalan Aziz tadi. Okey, rakan-rakan lain ada lagi soalan nak ditanya pada Azmi? Atau apa-apa persoalan ke pertanyaan ke yang ingin ditanya sewaktu kita berada dekat online ni? Tak ada? Sekejap tengok yang ini untuk soalan ni untuk Kak Syakira kot, Kak Syakira daripada Aini. Kehadiran masih perlu ambil ke untuk pembelajaran e-learning? Kehadiran masih perlu ambil ke untuk pembelajaran e-learning? Masa wajib lah kot masih lagi. Kak Syakira? Ada tak Kak Syakira? Macam mana nak wajib Ali? Kalau ada orang yang tak boleh dapat line. Tak ada internet kesian. I don't think so. It's something that you have to make it compulsory. Sorry, saya cakap rupanya mikrofon tak on. Sebenarnya nanti BPQ akan keluarkan macam manalah nak merekod caranya. Maksudnya macam mana nak merekod kehadiran. Tapi saya rasa dia tidak strict macam as what we have lah. Mungkin ada satu mekanisme macam mana lah. Mungkin berdasarkan apa yang student punya feedback later itu dikira sebagai kehadiran, participation mungkin. Tapi maksudnya bukti ataupun cara menunjukkan involvement tu perlu adalah, tapi not as strict as what we have now lah saya rasa. Tapi nanti kita tunggulah macam mana BPQ akan keluarkan dia punya panduan. Tapi My Guru kita memang ada record tu. Ialah My Guru kalau online Cik Azmi, cuma kalau isu pelajar yang tidak ada akses, macam mana kita nak menunjukkan kalau pelajar yang tak ada internet kan. Based on completion of assessment task lah, as dia punya participation. Kalau dia siap dia punya bahan yang kita bagi task tu, berarti dia complete. Ya, betul. Rekan-rekan lain, ada lagi soalan lain?
Okay, ada lekut Alim, kejap. Sila Kak Timah. Ya, sila Kak Timah. Okey, bila kita boleh mula untuk buat soalan yang nak betting ni? Macam mana Kak Timah? Bila kita boleh buat soalan, kalau ikutkan soalan kan, kalau kita ikutkan patutnya minggu kelima tu kita akan adakan vetting. Jadi telah dihantarkan email hari tu, tapi bila kita dah stranded dengan PKP ni, benda tu dia hold lah dulu. Kemudian saya ada tanya dengan Cik Azizi, sehingga setakat ini BHEA tak mengeluarkan sebarang kenyataan lagi mengenai mengenai anything related to final exam. So dia tak terang, macam contoh macam tadi yang Dr. Syakira maklumkan lah, berarti dia tak terangkan lagi mekanismenya macam mana, ataupun bila vetting tu nak dibuat macam mana, ataupun bila soalan tu mereka nak. Jadi sekarang ni kita macam dalam keadaan macam ni lah. Kalau soalan tu dah ada, alhamdulillah lah, cuma nak memvetting tu kena fikirkanlah pula caranya kan. Tapi kalau untuk nak submit soalan tu pun lagi memang kita tak dapat apa-apa maklumat lah. Encik Azizi pun nyatakan sehingga sekarang ni, hingga ke minggu ni lah, memang tidak ada sebarang kenyataan dikeluarkan oleh bahagian hal ehwal akademik. Jadi kita menunggu. Boleh Kak Timah? Boleh. Sebarang makluman tu nanti saya akan bagi tahu dekat dalam grup WhatsApp yang official tu. Satu lagi akan di-emailkan kepada semua pensyarah. Tapi buat masa ni kalau masih ada yang rakan-rakan yang masih belum membuat soalan, bolehlah start membuat soalan. Kemudian sediakan jugalah plan B. Sekiranya katakan final exam itu perlu diganti dengan kaedah lain, mungkin dah boleh start untuk memikirkan apa contoh projek ke yang nak dibuat. Tapi itulah, yang tu pun kena menunggu jugalah kot. Alin, ya Kak. Saya ada pandangan lah, memandangkan kita dalam keadaan yang tidak tahu what the future would be. So why not kita mungkin masing-masing boleh fikirkan semula untuk melaksanakan final exam. Memang kita pun semua pun sebenarnya soalan semua dah ready dah, tinggal tak vet lagi je. Soalan exam for final exam. What if kalau kita rancang terus dengan beranggapan bahawa there will be higher possibility, 99% there will be restriction of having mass people in one exam hall. So berarti kita kena memikirkan kita punya assessment task untuk mencapai LO yang content tu tadi, atau yang cognitive level tu tadi, supaya dirancang yang boleh mengambil alih measurement menggunakan final exam. Dalam kata lain, kita bayangkan there will be no final exam punya aktiviti, instead kita ada satu alternatif assessment yang lain untuk mengambil alih cara mengukur pencapaian LO yang kita dah tetapkan sebelum ni untuk mengukur melalui final exam. Kalau kita macam tunggu buat plan A, plan B, plan B, it will cost a lot of thing. Bukan kita tak nak buat kerja kan, it will be a speed of thinking track. Nak fikir kalau buat A, nak fikir kalau buat B, tapi the possibility of using alternative assessment, boleh menggunakan Dewan Peperiksaan ataupun tak boleh menggunakan peperiksaan, kita dah ready. So kalau misal kata Syakira, kalau nanti dalam mesyuarat tu boleh utarakanlah kita punya concern, can we just make an assumption bahawa final exam sukar untuk diadakan bagi restriction of mass people coming into final exam, because kalau kat sekolah sekalipun nak masuk ni nanti, they have to practice social distancing. We can foresee untuk kita nanti, walaupun dalam Dewan Peperiksaan tu ada social distancing, just imagine budak-budak nak beratur masuk 1 meter seorang sepanjang jalan, and then how the things gonna be, pengutipan kertas exam ke, budak mass nak pergi ke exam hall ke. In fact, there's a warning from around the world. Satu lagi daripada Harvard, they expect the social distancing should be practiced until end of 2021. Berarti kita tak boleh beranggapan bahawa kita punya final bila? Ogos kan? End of August.
Ya. Ogos, 9 Ogos sampai 22 Ogos. So dalam Ogos yang tak berapa bulan lagi, we cannot guarantee, even though menurut Wong maklumat bahawa kita punya case stagnant sekarang kan, we cannot foresee what's going to happen bulan Ogos. So might as well kita bersama-sama sekarang terus fokus on buat alternative assessment rather than thinking of doing that final exam as the only tool, the only measurement tool yang kita nak guna untuk ukur mana-mana LO kita yang berkaitan. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Ya, Doktor, next week JKPA saya rasa memang satu perbahasan yang panjang. Saya menganggarkan lah mesti ada perbahasan yang panjang tentang isu ni. InsyaAllah memang saya pun melihat memang kalaulah memang keadaannya macam tu, memang sebenarnya option kita lebih kepada the alternative one. Sebab dalam keadaan sekarang ni memang semua di luar jangkaan, tak boleh nak jangka. Tapi probability untuk tak boleh untuk social distancing tu sangat tinggi lah. Dan kita harus ingat macam dokumen yang Shakira tunjuk semalam tu, the word untuk assessment is final assessment, bukan final examination. Berarti final assessment means it can be tak semestinya final examination tu. So I think we should start focusing our effort and our energy towards creating an alternative assessment. Terima kasih. Sebab dia ada yang 3C tu kan, kita kena avoid confined place, crowd kan, yang tu semua tu. Jadi memang kalau kata ada exam, final exam tu memang tak boleh fulfill lah syarat tu. Betul. Boleh akak tanya tak? Contoh sekarang ni kan pelajar dia ada masalah untuk keluar rumah. Jadi boleh tak kalau katakan assignment tu satu assignment tapi kita nilai banyak benda daripada semua aspek. Contohnya kita ada 4 CLO tu, kita guna semua CLO tu untuk nilai satu benda je yang dia orang buat. Okay, boleh Kak Tima, tapi kita kena tengok SLT dia supaya dia align dengan dia punya weight yang kita bagi untuk assignment tersebut. SLT, kemudian dia punya rubrik juga perlu rubrik yang berbeza lah. So dia macam one big project, tetapi ada untuk CLO 1, ada CLO 2, CLO 3 dan CLO 4, dan SLT mesti bersesuaian lah dengan markah yang diberikan. Kata memang satu projek tu memang besar, 50%. So it's about kalau 120 jam, 3 kredit, around 60 hours lah student kena spend untuk projek itu, lebih kurang. Maksudnya all in lah untuk assessment dan juga untuk pembelajaran dia sekali. Jawab tak Kak Tima? Okey, maksudnya projek terbesar kalau kita terus includekan sekali dengan final assessment dalam tu, maksudnya sebab pelajar dia masalah dia nak keluar tu kan, jadi boleh. Setakat yang kami dah bincang dulu, assignment is different thing. Untuk final exam dia mesti kena ada satu yang khas. So it should be different. Dia tak boleh sama. Sebab dia menggantikan final exam. Setakat yang kami dah bincang dululah. Tapi saya tak berani kata, tapi kan sepatutnya bila ada final exam ni, dia ada something yang sebab kita dah daripada awal kita ada final exam. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita hanya nak menggantikan kita punya final examination kepada another final assessment. Yang itulah. Tapi yang awal tu kalau kita ubah semua tu, jadi banyak sebenarnya yang kita ubah untuk perubahan inilah, sebab sepatutnya khusus tu ada final examination, tapi kita dah sekalikan pula dengan assignment, so it's like a major lah redesign of the course. So sepatutnya bagi saya macam tak pasti jugalah dari segi pandangan MQA. Dr. Syakinas, Kak Syihah.
Dr. Syakinan? Ya. Kak Syah ada jawab tu. Tak nampak. Sekejap. Kak Syah kata, macam Kak Syah kata, summative assessment kena ada macam dalam proforma. Maksudnya macam mana kita declare lah. Tapi kita guna alternatif lain. Open book ke case study macam tu. So, yelah maksudnya apa yang kita dah memang rancang daripada awal semester untuk final exam tu kita tak boleh tukar portion dia pergi assignment lah. Dia still lagi ada final assessment. Sebab kita dah declare course kita tu ada final examination. Alin. Oh, Alin. Alin dah hilang. Ya. Alin, boleh tak saya nak share sesuatu dekat screen? Boleh. Tapi Alin kena stop dulu. Azmi bin Ibrahim is presenting. Oh, Azmi kena. Kejap. Kau boleh stopkan untuk dia? Dah. Ya. Mi terus hilang ke Mi? Oh, ada, okey. Mana Dr. Syek? Okey, boleh nampak tak? Kejap. Tak nampak. Hai. Tak nampak? Tak nampak. Tak nampak Kak Azmi je. Alin pilih yang saya kalian. Dah memang dah. Azmi memang dah tu dah. Oh. Betul? Akak dah share dah? Share. Okey, nampak. Nampak Okey. Katakan macam Kak Timah punya idea tadi tu. It's a good idea sebenarnya. Kata kita buat projek. Kita buat projek kan? Alah, salah je pula. Kita buat projek. Sekejap, give me a second. Sekejap, katakan Kak Timah tadi dicadangkan dia kata nak hantar kat student projek kan? Dia kata, betul Kak Timah? Hantar projek post ke apa tadi dia cakap kan? Betul. Projek. Katakan Kak Timah nak ajar hantar projek kat pelajar. Kemudian dalam projek tu sendiri Kak Timah dah kena define apakah CLO1 yang pelajar boleh capai. CLO2 apa? CLO3 apa? CLO4 apa tu? Boleh tak keempat-empat CLO ni dicapai melalui aktiviti projek pelajar tu? Boleh ke tak? Kalau boleh, that's good. Tetapi Kak Timah kena juga mengambil kira assessment apa untuk ini, assessment apa untuk CLO2, assessment apa untuk CL3, assessment apa untuk CL4 melalui aktiviti-aktiviti dalam projek. Dan katakan assessment ni Kak Timah nak ukur dia punya kognitif. What would be dia punya measurement here? Apa akan jadi dia punya pengukur? Rubrik? Adakah rubrik? Adakah checklist? So what would be kalau misal kata ada dia nak ukur efektif? Apa Kak Timah nak ukur melalui efektif tu? Adakah rubrik? Adakah Kak Timah nak suruh dia orang hantar video balik kat Kak Timah untuk mengatakan sesuatu? Adakah written assignment? So I think apa benda Kak Timah rancangkan tu boleh. But bagaimana pula dengan final assessment? Bila for final assessment, Kak Timah dah kena fikirkan dah apakah final assessment yang boleh dilakukan untuk mengukur hasil keseluruhannya. Sama ada it can be a portfolio. E-portfolio. Portfolio can be one example of doing final assessment. From there, Kak Timah kena ada pula special rubric for it. Sebab pelajar-pelajar kena tahu apakah portfolio ini akan diukur. Dia nak ukur apa? Aspek apa yang kita akan ukur untuk portfolio ni? I think kalau macam Kak Timah punya idea tu is good untuk pelajar-pelajar yang mana katakan nak buat projek tumbuh-tumbuhan ke macam FIS punya tu kan. Kak Timah pun sekali kan nak buat projek-projek tumbuhan, dia nak kena tanam pokok kacang ke apa benda ke, benih kacang ke nak tengok bla bla bla, but it should be one big project that will cover all yang ni pada aspek-aspek dia tertentu. Maksudnya dia ada dalam ni nak cover apa ni melalui projek ini.
I think doable. Saya tertarik juga dengan idea Kak Timah ni. I think it's doable Kak Timah. Cuma kena ada bincang yang lebih detail lah kalau betul-betul nak buat ni. Final assessment, this is my suggestion, buat e-portfolio. E-portfolio ataupun portfolio. And then dihantar kat Kak Timah, go for rubric, ini dia punya final assessment. This portfolio ni akan merangkumi apa yang dia dah dapat daripada hasil daripada projek yang dia buat. Itu je, Alin, sekian. Wah, menarik ya. Jelas. Thank you Dr. Sheikh. Sama. Ada feedback lain? Ada lagi. Mungkin boleh discuss balik kot dengan Fiz, dengan apa ni, pakar-pakar rubrik untuk buat benda tu. Boleh je Kak Timah. Sila. Alin, kalau let's say kalau kita selalu buat satu assignment yang besar tapi kita buat sekali macam akak punya subjek sekali dengan Kak Timah contoh pergi sekali. Kalau kita masih nak gabungkan antara 2 subjek atau 3 subjek sekali tu masih boleh lah ya? Kena tanya yang pakar ni Kak Fiz. Itu kita boleh buat integrative assessment. Integrative assessment means kita ada satu task tapi katakan Kak Timah nak tengok pokok. Saya bagi contoh yang sangat simple. Katakan satu task Kak Timah dengan Fiz bagi. Task dia sama. Tapi Kak Timah nak tengok pasal budak-budak punya jawapan tentang pokok daun. Fiz nak tengok budak-budak jawapan budak tentang bunga. Ini saya bagi contoh ni lah. Ataupun Kak Syah nak tengok hasil jawapan daripada budak tentang buah. Azmi buah. Azmi macam tu kan. So that is known as integrative assessment. Di mana beberapa kursus melihat satu perkara tu, satu task tu dan dia akan ukur berdasarkan apa, angle mana yang dia nak. Ni contoh macam ada saya nak buat dengan pusat bahasa di mana pelajar-pelajar biochemistry akan melakukan pembentangan. Dia doing presentation tetapi presentation dia tu berdasarkan biochemistry lah. Dalam pembentangan itu saya hanya menilai tentang konten dia, skill dia, bla bla bla. But pensyarah daripada pusat bahasa, pensyarah cikgu bahasa Inggeris ni, dia pun mengajar student yang sama. Bila dia datang, dia hanya menilai language dan presentation. That is to fulfill EP3 ke EP2 something lah. So dia akan nilai yang tu je. And then we don't share the same rubric. Saya ada rubrik saya untuk mengukur budak-budak punya presentation, content dia, scientific communication dia. But pensyarah ni dia ada rubrik dia untuk tengok apa angle of language, penggunaan vocabulary, penggunaan grammar, tahap creativity, something macam tu. I think macam idea kalau ada satu big task yang boleh dikongsi bersama Fiz dengan siapa? Yang berkaitan. Dengan Kak Timah ke dengan siapa? I think this is the time where we know the existence of integrative assessment. So this is the time where we practice what we know. Sekianlah saja Fiz. Semoga berjaya. Terima kasih. Nampaknya itu yang kami amalkan sebelum ni. Jadi untuk ni cuma kami buat alternatif je lah untuk task tu. Disesuaikan balik lah. Saya setuju dengan Dr. Syakinas untuk memang sebelum ni pun kan integrated assessment. Mungkin juga kalau kita mungkin pelajar-pelajar kita yang ambil lebih kurang, kita pun boleh buat sebenarnya yang untuk kursus-kursus lain. Contohnya sekarang ni pelajar semester 2 katakan, apa kursus-kursus yang mereka ambil dan mungkin pensyarah-pensyarah 2-3 orang pensyarah yang mengajar mereka ni, kalau kita boleh design satu yang boleh integrated assessment, itu lagi bagus lah sebab dia macam pelajar buat satu perkara tetapi dia boleh fulfill CLO beberapa kursus. Sometimes mungkin tak semua CLO tetapi CLO yang tertentu, mungkin 2 daripada keseluruhan CLO. Jadi itu secara tak langsung pelajar akan orang kata mempelajari lebih dalam dan sebenarnya inilah antara high impact yang dikatakan tu. Setuju Syakira sebab insyaAllah petang ni saya akan tunjuk kursus-kursus yang dia ambil yang ada overlapping. I think idea macam tu kita panjangkan dalam jabatan kita ni
one task that can fulfill many courses. Setuju. Saya sokong Syakira. Let's make it. Nak tanya yang mengenai integrated assessment tu, so maksudnya nanti katakanlah macam tadi ada 2 paper, dia akan kongsi contoh satu projek lah, satu projek ni di mana dia akan menjawab kepada mana-mana LO di dalam kursus Kak Tima dengan Kak Fiz. So nanti pada akhir itu pelajar akan hasilkan sama ada report ataupun apa-apalah kan. So contoh dalam kes ni dia nak hasilkan report. So maksudnya nanti submission report tu, satu report yang dihasilkan tu boleh di-assess menggunakan rubrik berbeza untuk 2 kursus tadi lah. Macam tu kah? Yes. Oh, okey. Oh, okey. Lagi senang. Bagus. Kalau tidak, just imagine ada budak-budak dah lah semua kalut dengan minggu 6, minggu 14 ni dengan keadaan yang jauh. Then they have to nak kalau subjek dia 3 subjek konten, 3 buat projek. Nangis mak tengok, kenapa lah kau duduk kat dapur ni buat apa? Buat projek biochemistry. Ni kenapa kau duduk kat luar, nanti kan boleh tangkap ni buat projek Fiz. Dr. Fiz suruh tanam pokok. Kan? At least kalau tanya yang sekarang, kalau kita nak samakan, the most near to us, the most authentic team yang kita boleh buat ialah COVID-19. COVID-19 can cover semua orang punya subjek. I think the impact of COVID-19 is menyeluruh kepada alam. Good lah. Thank you. Thank you Dr. Sheikh. Rakan-rakan lain ada soalan, ada feedback, ada cadangan? Tak ada rekod ni ada satu lagi. Okay, saya rasa itu sahaja kot untuk hari ini, pagi ni. Terima kasih Encik Azmi di atas perkongsian tadi. Terima kasih juga kepada Dr. Syakira, PM Dr. Syakira, PM Dr. Syakinas di atas feedback yang diberikan. Banyak benda yang kita orang belajar hari ini. So, hopefully yang mengenai final assessment tu seperti yang Dr. Syakinas cadangkan, kita dah boleh tengok lah kot. Kita dah foresee benda ni, dah boleh start memikirkannya lah. Ada apa-apa lagi tak? Ada apa-apa nak? Kena tunggu juga maklum balas daripada Syakira nanti. Kalau Syakira dapat maklumat pada tu, nanti dia beritahu kita. Kita tunggu Syakira punya information lah kot. Information lah kan? Okay. So insyaAllah petang ni kita akan berjumpa pula dengan Dr. Sheikh. 3 petang Dr. Sheikh? Ya, insyaAllah. Saya dah beri data. Ya. Saya baru tambah data semalam. Saya alhamdulillah ada Unify, free sikit. Levi, mentang lah kau Unify. Unify pun kena bayar ke? Sebulan free lah. So petang nanti kita akan berjumpa untuk siri bengkel seterusnya yang bertajuk Screen Learner. So insyaAllah jumpa petang ni, harap semuanya akan hadir di pentas maya ni bersama-sama dengan Dr. Sheikh. Ada apa-apa lagi? Hari Jumaat tu pagi petang Ya, apa Mi? Hari Jumaat tu yang untuk apa? Pagi. Yang putus ni pagi, yang pukul 10. Okay. So dengan itu kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kifarah dan wal-as. Tasbih kifarah wal-as. Bismillah. InsyaAllah, so jumpa petang nanti semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain dah left.